adalah darah yang keluar dari faraj perempuan pada waktu tahun haid. Maknanya waktu memang waktu kita haid lah, bukannya waktu kita umur 2 tahun, 3 tahun tu kalau keluar darah kat situ tu bukan dikira haid lah. Permulaan umur untuk kita haid mula dari umur 9 tahun. Ulama sepakat kan bermula dari umur 9 tahun. Tempoh haid yang paling sikit, paling pendek adalah sehari semalam. Iaitu 24 jam lah. Macam tajuk tadi, 24 jam dikira haid tak? Ya, dikira haid sebab itu adalah tempoh yang paling sikit, iaitu 24 jam. Kalau datang sebelum macam 1 jam je keluar, itu bukan dikira haid. Dia kena darah yang keluar 24 jam. Dan tempoh yang paling lama adalah 15 hari 15 malam. Dia bukan 15 hari je, dia 15 hari dan 15 malam. Itu tempoh paling banyak. Kebiasaan haid akan datang 7 hari kan, perempuan kan biasa kalau kita period paling biasa normalnya 7 hari dah kan. Kalau ada yang lebih dalam 10, 11, 12 tu ada kan, macam ada kawan saya setiap kali datang 14 hari, setiap kali datang 14 hari. Itu bukan kebiasaan lah sebenarnya, tapi kebiasaan perempuannya rata-rata perempuan 7 hari. So darah haid ada macam-macam warna. Darah haid ada 5 warna. Warna hitam, warna merah, warna koko, keruh dan kuning. Darah yang paling panas adalah darah warna merah. Itu kita panggil darah kuat lah, darah kuat. Warna hitam tu kita panggil darah kuat. Soalan saya, contohlah kalau kita pergi musafir kan, lepas tu kita pergi musafir, lepas tu kita niat nak jamak takhir Zuhur Asar tu kan. Jadinya jamak takhir, jadinya kita solat dalam asar lah kan. Tapi dah sampai waktu asar tu dah tak boleh solat dah period kan. Jadi macam mana nak ganti tu? Maksudnya Zuhur tu kena ganti ataupun tak payah tu, macam mana tu? Kita kena qada dua-dua. Nanti bila dah suci kita kena qada dua-dua. Sama kalau kita dah suci nanti, contoh kan kita suci waktu asar. Kita suci waktu asar, kita kena qada sekali Zuhur. Dan kalau kita suci waktu isyak kan, waktu yang boleh jamak ni, kalau kita suci antara dua-dua ni, kita kena qada dua-dua solat ni. Yang boleh jamak kan Zuhur dengan asar dan isyak dengan maghrib. Kalau kita suci atau haid di antara kedua-dua ni, kita kena qada dua-dua ni. Okey, untuk soalan Zaimah tadi kan. Ya. Tempoh haid 15 hari. Kalau contoh dia datang 7 hari je kan. Lepas tu dia kena kira kalau dia period lagi dalam masa 15 hari, dia masih dalam tempoh haid. Faham tak? Macam mana? Kalau okey. Dia akan jadi masalah bila macam ni tau. Contoh dia datang period bulan ni kan, awal period sampai 7 hari bulan. Tiba-tiba hari akhir bulan dia datang lagi. Kan. Lepas tu dia kena kira daripada hari ke-8 tu lah, hari ke-8 hingga hari yang dia period tu, cukup tak 15 hari? Itu tempoh suci. Kalau nak kira kita haid ke tak haid kan. Lepas tu ada satu lagi keadaan, kita period 1 sampai 7 hari kan. Lepas tu hari ke 13 kan, hari ke berapa dah, macam contoh 1 hari bulan sampai 7 hari bulan kita period. Lepas tu berhenti, lepas tu datang masa 13 hari bulan. Okey, kita nak kira macam mana kan? Kita kena kira daripada first period 1 sampai 15 hari. Dalam 15 hari tu hari sepatutnya yang tu adalah tempoh haid kita. Jadi kalau kita main 13 hari bulan, dia masih dalam tempoh haid kan. Maknanya dia akan jadi maknanya dia haid lah waktu tu. Kira dia macam tu. Dia ada dua cara pengiraan lah. Ikut keperluan. Dua cara pengiraan ikut keperluan. Kalau kita nak tahu kita suci ke tak, kita period ke tak, kalau lebih pada 15 hari, itu period baru, period kedua.
Ha. Lepas tu, kalau contoh kita datang tu tadi tu, yang masalah kedua tu, 7 hari, tiba-tiba hari ke-13 kita datang lagi, maknanya darah tu terhenti. Dia datang 13, 14, 15 je. Lepas tu lepas 15 dah tutup ada kan. Itu maknanya kita masih dalam haid. Lepas tu hari yang ke-8, 9, 10, 11, 12 tu, sebenarnya itu dah tempoh nikah kan. Tempoh nikah maknanya tempoh darah berhenti. Darah terhenti waktu tu kan kita mesti solat kan. Sebenarnya solat kita tak sah pun sebab sebenarnya kita tu dalam period, tapi kita kena solat lah sebab kita bukan tahu pun dia nak berhenti bila dia datang kan. Tapi kita solat je. Tapi solat tu sebenarnya tak dikira. Cara nak kira dia sebenarnya ada dua lah. Keperluan kita lah sebenarnya. Kita ni nak cari waktu suci kita ke waktu haid kita. Ada masa kita nak cari waktu suci kita. Contoh yang macam datang awal bulan, lepas tu dia datang akhir bulan. So kita nak tahu itu period ke tak. Kita kena kira cukup tak waktu kita suci tu 15 hari. Lepas tu ada masa kita baru datang, lepas tu datang lagi. So kita nak tahu yang tu cukup dah dalam tempoh 15 hari yang kita sepatutnya period kan paling lama 15 hari. Dia bukan kira afdal, dia kira yang mana, keperluan kita yang mana satu, nak kira yang ikut mana. Kita kena tahu tempoh suci tu kena 15 hari. Tempoh suci kita tu daripada 7 hari yang lepas kita period tu, untuk datang period yang baru kena cukup 15 hari. Untuk datang period yang baru tu kena cukup 15 hari. Lepas tu satu lagi keadaan, kita baru datang, lepas tu datang lagi period, maknanya kena kira cukup period tu, darah tu datang lagi darahan. Kita kena kira dalam daripada awal pertama period tu sampai kita datang yang baru yang kedua tu dalam tempoh 15 hari tak? Kalau luar pada tempoh 15 hari tu maknanya bukan darah period tapi darah kotor atau darah istihadah. Tapi lepas tu kalau terlebih tu darah kotor lah. Kalau masih dalam tu maknanya darah haid. Faham tak? Dia tak ada afdal mana tak afdal, tapi dia ikut keperluan kita. Ikut keadaan kita nak kira yang mana satu. Darah istihadah adalah darah yang keluar di luar waktu haid atau nifas. Maknanya contoh kan 15 hari kita keluarkan darahan, sepatutnya 15 hari je, tapi dia keluar lebih pada tu kan. Itu dah istihadah, iaitu keluar lebih daripada tempoh haid. Tempoh haid sebenarnya 15 hari, tapi dia keluar lebih. Dan darah istihadah tu kita wajib solat, tak boleh tinggal solat ya. Lepas tu kalau darah istihadah pun kita tak boleh solat jemaah kan. Kalau berlendir tu termasuk ada darah lagi tak? Ke dia lendir je? Kalau lendir boleh jadi keputihan kan. Dia still ada darah dan dia berlendir. Darah Dia ada darah. Kalau dia masih ada darah, kalau dia masih ada darah lagi, dikira darah lah. tapi dalam tempoh 15 hari. Dia kalau dalam tempoh 15 hari tak lebih. Kalau dalam tempoh 15 hari maknanya masih period lah. Darah period tu masih belum habis lah. Lebih. Kalau lebih tu darah penyakit. Darah penyakit atau darah istihadah. Okey, seorang ni dia tahu dia mengandung. Mungkin dalam awal pregnant lah, masa yang sama dia keluar darah. Dia keluar darah ni kan orang mengandung keluar darah sikit-sikit kan. Okey, waktu tu saudara dengar tak? Dengar. Okey, lepas tu dalam masa yang sama dia pergi jumpa doktor. Doktor check apa semua. Dia tahu dia mengandung tu melalui test mengandung kan, naik double line kan. Okay. Lepas tu dalam masa sama darah keluar, dalam masa yang sama dia jumpa doktor. Doktor cakap kandungan yang tak menjadi lah. Kandungan yang tak menjadi dalam masa yang sama darah tu masih keluar.
hari-hari keluar lah. So darah tu dikira darah apa, baik, boleh solat ke tak, boleh puasa ke tak. Darah tu keluar berapa hari? Allah. Nak kira berapa hari tak, maksudnya saya tak tahu pula berapa hari. Tak, maksudnya waktu tu katalah awal-awal mengandung, maksudnya mungkin dalam kitaran dia, dalam pertengahan kitaran dia, tak jadi juga, mungkin hujung kitaran dia ke, dia tahu dia mengandung, dan dalam masa yang sama darah keluar juga. Berapa hari tu saya tak pastilah, tapi lebih kurang macam tu lah. Okey, waktu kan dia tahu dia mengandung, lepas tu tak menjadikan kandungan tu. Lepas tu ada apa, macam keluar janin ke, keluar darah macam tu je lah. Keluar darah saja. Just tumpuk darah macam tu lah. Okey, macam ni cerita dia. Kalau dia keluar darah janin, itu mungkin darah yang daripada janin dia lah. Kandungan dia belum jadi kan? Maknanya kandungan dia belum jadi kan? Kalau kandungan belum jadi, maknanya itu darah fasad lah. Bukan darah daripada, darah fasad ni maksudnya darah kotor. Darah kotor. Darah kotor kita boleh solat macam biasa, boleh puasa macam biasa. Walaupun maksudnya walaupun dia dah tahu dia mengandung lah. Walaupun dia dah mengandung. Sebab kandungan dia belum jadi lagi. Kalau lebih pada 4 bulan, baru dia dah kalau dia keluar darah, kira darah wiladah lah. Dan sebab dah dibentuk lagi. Tak terbentuk anak lagi kan, sebab baru-baru je kan. Dan dia kena macam biasa, solat macam biasa, puasa macam biasa. Soalan terakhir dari saya, dulu time sekolah kan, ada ustazah yang kata nak tentukan kita dah habis tu, lendir yang keluar tu warna putih, maksudnya selain daripada warna yang tadi cik cakap lah, warna merah, warna koko, warna kuning, selain daripada warna tu dah kira habis. Lepas tu boleh terus solat. Tapi ada juga yang kata kena tunggu 24 jam juga, kena tunggu sehari baru confirm kita solat. So sebenarnya mana satu yang betul sebenarnya? Okay. Contoh kan kita dah biasa 7 hari kan. Lepas tu bila kita darah tu dah stop, kalau kita nak tahu darah tu dah habis ke belum, Rasulullah ajak kan, Rasulullah kan ajak kan, ambil qita'atan, apa tu, secebis kan qita'ah tu, daripada kapas ke, atau kalau sekarang ni kita ada korek telinga tu kan, kat tempat kan, ambil yang tu, cari sikit dekat tempat kita keluar darah tu. Kalau masih ada warna merah, itu maknanya kita masih belum berhenti. Tapi kalau bersih, tak ada apa-apa, tak ada warna apa-apa, kita boleh solat lah. Tak perlu tunggu sampai 24 jam. Tapi kita kena tahulah, kita ni selalunya hari keberapa berhenti kan. Janganlah waktu hari kedua pun kita dah sedia tak datang saat kita pergi calik kan. Tengok. Tapi kalau kita calik time tu, dia akan ada darah lagi lah. Baiklah. Terima kasih. Contoh kan, ini contoh kalau kita datang sehari je period kan, lepas tu sampai sejam, tak sampai 24 jam, kita kena mandi wajib ke tak? Okay. Kalau tak sampai 24 jam, kita tak perlu mandi wajib sebab dia tak dikira haid. Dan kita kena solat lah. Dan itu dinamakan darah kotor. Tapi kalau sampai 24 jam walaupun sehari, itu kira haid. Dan kalau lebih pada 24 jam, kita kena mandi wajib. Allahuakbar.